Polis mengesyaki mungkin hanya seorang individu terlibat dalam kes bunuh kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin di apartmen idaman Damansara Damai, Petaling Jaya minggu lepas. Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omahan berkata, ia berdasarkan petunjuk serta kesan jerutan dan pegelutan yang ditemukan pada tubuh mangsa berusia 6 tahun itu. Jeritan dan kesakitan melihat anak yang ditatang bagai minyak yang penuh ditemui mati. Tiada siapa sangka inilah pengakhiran cerita kehilangan seorang kanak-kanak di sekitar flat Damansara Damai. Bagaikan mimpi ngeri bagi penduduk di sekitar tersebut. Kisah ini menjadi titik noktah kepada kehidupan mereka yang dahulunya damai bertukar gelap. Ikuti kisah menyayat hati ini. Pada 6 Disember 2023, polis masih berusaha mengesan kanak-kanak lelaki autisma berusia 6 tahun dikenali Zain Ryan yang dilaporkan hilang sejak 12.30 tengah hari 5 Disember 2023. Laporan kehilangan mangsa itu dibuat ibunya sebelum gerakan mencari dijalankan. Hasil maklumat awam, kanak-kanak berkenaan dilihat bermain di sekitar kawasan rumahnya kira-kira pukul 5.30 petang sebelum hilang. Justru itu, pihak polis mendapatkan bantuan unit anjing pengesan K9, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bagi mengesan kanak-kanak berkenaan memandangkan berhampiran lokasi kanak-kanak itu dilihat berdekatan dengan parit. Zain Ryan berketinggian 120 cm dan kali terakhir dilihat berpakaian baju putih dan seluar hitam serta berkasut sekolah. Susulan itu, satu operasi tutup rumah ke rumah dijalankan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya yang bermula jam 9 malam dan melibatkan 2,480 unit kediaman di 18 blok apartmen tersebut. Selepas 24 jam dilaporkan hilang, mangsa masih belum ditemui. Kali terakhir dia dilihat adalah di alamat Blok R, flat idaman Jalan PJU 10 Palang 1, Damansara Damai, Petaling Jaya. Menurut bapa kanak-kanak terbabit iaitu Zaim Ikhwan 28 tahun, operasi pencarian bermula pada petang Selasa tetapi terpaksa dihentikan kerana hujan lebat. Setakat itu, pencarian berpusat 700 meter dari lokasi mangsa hilang masih di sekitar apartmen itu. Setelah pihak polis mengumumkan operasi secara besar-besaran dijalankan, sekitar jam 10 malam, mangsa Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun ditemui sudah pun meninggal dunia di saliran air kira-kira 200 meter dari apartmen idaman Damansara Damai. Pencarian di kawasan anak sungai terbabit sudah dilakukan 2 kali sebelum mangsa ditemui. Mayat mangsa dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM bagi proses bedah siasat. Setelah proses bedah siasat dijalankan, masyarakat dikejutkan dengan pengumuman polis yang mengesahkan mangsa sebenarnya mati dibunuh. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan selepas proses bedah siasat ke atas mangsa mendapati terdapat kesan kecederaan pada leher dan badan. Hasil bedah siasat ke atas kanak-kanak terbabit mendapati ada unsur jenayah. Menambahkan keresahan apabila Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, bedah siasat mendapati punca kematian mangsa bukan kerana lemas. Mangsa mungkin tidak mati di tempat mayatnya ditemui. Dipercayai sudah meninggal dunia dalam tempoh 48 jam. Suspek dipercayai tahu selok-belok kawasan penemuan mayat. Siasatan polis juga mendapati tiada tanda-tanda berlakunya penderaan fizikal terhadap mangsa. Ia susulan ada segelintir pihak yang menyalahkan keluarga Allahyarham, malah menyebarkan pelbagai komen negatif berhubung kes itu. Hasil bedah siasat sebelum ini mendapati tiada sebarang kecederaan yang menunjukkan mangsa ini didera. Malah soal siasat jiran-jiran menunjukkan bahawa mangsa dijaga dengan baik oleh keluarganya. Faizul Najib berusia 45 tahun adalah individu yang pertama menemui mangsa. Menurutnya, dia tidak menyangka akan menemui mangsa dalam keadaan tidak lagi bernyawa dan hanya mengikut gerak hati untuk mencari di kawasan anak sungai walaupun kawasan itu sudah digeledah unit anjing pengesan. Dia sebelum itu sepatutnya bersama 4 lagi penduduk setempat untuk melakukan pencarian rumah ke rumah bersama pasukan polis. Keadaan kawasan sekitar amat gelap.
Pada 7 Disember, hujan gerimis mengiringi pemergian Allahyarham yang selamat dikebumikan di tanah perkuburan Seksyen 9 Kota Damansara. Hampir 200 ahli keluarga dan sahabat handai mengiringi jenazah ke tanah perkuburan berkenaan selepas selesai disolatkan di Masjid Al-Muhtadin, Damansara Damai jam 6.30 petang. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan selepas Allahyarham selesai dikebumikan kira-kira jam 7 petang. Riak wajah sugul jelas terpancar pada wajah setiap ahli keluarga yang ditemui, namun kesemua mereka enggan mengulas lanjut mengenai tragedi itu dan menyerahkan siasatan kepada pihak polis. Perkembangan terbaru yang saya terima sebentar tadi adalah hasil analisa daripada dashcam yang telah pun diberikan oleh penduduk setempat di sini mendapati terdapat pergerakan. Namun Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omahan berkata pergerakan itu masih lagi dalam proses analisa untuk mengenal pasti sama ada pergerakan itu adalah pergerakan individu ataupun objek, namun ianya masih berterusan sehingga kini. Ibu kanak-kanak itu, Ismanira Abdul Manaf, 28 tahun, dilaporkan berkata, sebelum kejadian dia mengambil anaknya di Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 2 dan pulang ke rumah. Sebaik tiba di kawasan perumahan, anaknya itu secara tiba-tiba meragam dan mahu bermain buaian di taman permainan. Dia turuti permintaannya dan menunggu dia bermain buaian selama beberapa minit sebelum memujuknya naik ke rumah kerana dia perlu memasak serta menyiapkannya untuk dihantar ke rumah pengasuh. Ketika menaiki tangga, dia memegang barang basah yang baru dibeli dan beg sekolah sementara mangsa menuruti dari belakang. Namun selepas beberapa langkah dia memanggil namanya. Mangsa tidak menjawab dan apabila toleh lihat dia sudah tiada. Pasukan penyiasat telah pergi ke lokasi penemuan mangsa bagi memastikan segala bukti dan petunjuk dikumpulkan bagi membantu siasatan. Usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan sejak penemuan mangsa. Polis juga telah memanggil semua saksi terdekat dengan kes ini, termasuk ibu bapa, jiran dan orang awam yang menemui mangsa. Polis berharap kesan cap jari dan DNA dipercayai milik suspek pembunuhan dapat membantu mengenal pasti individu yang melakukan jenayah kejam itu. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan bagaimanapun mengakui kerumitan yang perlu dihadapi pihaknya bagi merungkai perkara sebenar yang berlaku dalam usaha membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Jadi ada dua fasa siasatan. Pertama berkaitan pencarian dan mengumpul keterangan fizikal di tempat kejadian dan sekitar kawasan kejadian. Kedua, membabitkan siasatan dari rumah ke rumah yang mana kawasan ini mempunyai 18 blok membabitkan 2,400 rumah. Polis sudah menghantar beberapa barang kes yang diperoleh semasa bersiasat kepada Jabatan Kimia Malaysia untuk mendapatkan maklumat forensik. Ini termasuk cap jari dan DNA suspek. Polis juga akan memulakan satu proses match DNA screening, iaitu ujian DNA beramai-ramai yang boleh membantu polis mengesan mereka yang terbabit. Sehingga kini, polis tidak menolak kemungkinan suspek terbabit kes pembunuhan ini mempunyai rekod jenayah lampau termasuk kesalahan seksual. Yang secara sukarela tampil ada tu? Ya. Kita masih lagi mesan, so saya minta masih siapa yang boleh, yang ada apa keterangan yang boleh membantu siasatan itu dan tampil untuk memberi bantuan kepada pihak polis. Dengan menghubungi IPD Pilihan Jaya ataupun pegawai. Pemergian mangsa amat mendukacitakan rakyat Malaysia. Tiada kata yang dapat diungkap dengan kekejaman yang telah dilakukan oleh suspek kepada mangsa. Semoga Allah membalas kejahatan yang dilakukan. Kita mendoakan Allah SWT memberikan kesabaran kepada ahli keluarga, terutama ibu bapa mangsa di atas musibah yang terjadi. Salam takziah. Ada idea, komen sikit. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.